Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, seterusnya pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada ketika ini masih dikekalkan Allah dalam keadaan bernyawa. Mudah-mudahan kita akan menggunakan nyawa yang Allah kekalkan kepada kita itu untuk menjadi hamba-hambanya yang sebenarnya, sehinggalah Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila dapat pengiktirafan dari Allah sebagai hamba, maka balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga yang terdapat penuh dengan nikmat. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan dalam syurga. Yang terdapat apa saja yang di dalamnya tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati kita pun. Nak bayang pun tak boleh. Mudah-mudahan. Kerana kita bukan lama benar lagi hidup dalam dunia ni. Lepas ini kita akan balik kampung kita, iaitu di akhirat. Kita akan pindah kepada alam yang lain. Kita akan melalui 5 alam. Sudah melalui 3 alam, akan melalui 2 alam lagi. Ya, kita sudah pun melalui alam roh, sudah melalui alam rahim, sedang melalui alam dunia. Tak lama lagi kita akan pergi ke alam barzakh, alam kubur. Lepas itu kita akan dibangkitkan dari kubur dan masuk kepada satu alam yang lain, namanya alam akhirat. Jadi sebelum masuk ke kubur itulah kita kena bersedia dengan bekalan-bekalan yang cukup, sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya.
Bila dapat pengiktirafan dari Allah, Allah akan bagi syurga bagi kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam golongan ke dalam syurga-syurga yang kunantikan. Jadi kita sedang membicara tentang syurga ni. Sudah banyak minggu dah cerita syurga aja ya. Cerita neraka dah, ya syurga. Penghujung kitab ni ya. Jadi siapa ada kitab buka muka surat 243. Bawah sekali ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentafsirkan firman Allah, yukhalluna fiha min asawir min zahab. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna alaihimul tijana wa anna adna lu'lu'atin fiha udhi'u ma bainash masyriqi wal maghrib. Artinya bahawasanya orang yang di dalam syurga itu, bahawa di atas kepala mereka itu mahkota. Ada mahkota. Ya, kita dalam dunia ni tak ada mahkota pun, raja aja yang ada mahkota. King ada mahkota. Tapi di syurga semua ada mahkota. Ya, menandakan kemuliaan, menandakan ketinggian darjat. Ada mahkota bahawa sekorang-korang mutiara, dia bertatahkan mutiara. Mutiara bukan senang dapat, kena nyelam laut, cari tiram, buka tiram tu pula, belah tiram tu baru keluar mutiara. Juga mahal harganya. Esok mahkota tu penuh dengan mutiara aja. Mutiara yang di dalam mahkotanya itu menerang cahayanya. Mutiaranya terang menerang cahayanya. Menerang cahayanya itu akan barang yang antara terbit matahari dan antara masuk matahari. Sampai masyrik, sampai maghrib, terang menerang je. Mahkota tu menerang kan tau, macam matahari. Cuma matahari panas, mahkota tu tak ada panas terangnya. Cantik aja. Dan kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala wa furushin marfu'atin qala ma baina mar'a shaini kama baina samai wal ardi. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentafsirkan firman Allah yang tadi, wa furushin marfu'ah tu itu ayat yang ayat Quran tu, suratul Waqiah. Wa furushin marfu'atin wa aqwabin wa akbabin wa aqwabin wa bariq wa qasmin min ma'in. Ayat itu tadi. Tapi dia sini tulisnya apa? Wa furushin marfu'ah saja. Kata dia siapa tadi? Siapa dia? Sa'id Al-Hurri bersabda Rasulullah tentang mentafsirkan ayat ini. Apa kata dia? Ya, wa furushin marfu'ah tadi, yakni dalam syurga itu amat tinggi. Dan syurga itu amat tinggi, maka ia bersabda adalah tinggi antara dua hamparan. Orang yang dalam syurga itu seperti barang yang antara langit dan bumi. Tingginya antara langit dan bumi, punya tinggi tempatnya. Itu syurga. Itu sabda Nabi tadi ya, tingginya antara langit dan bumi, punyalah tinggi ya. Kita tinggi macam mana pun hari ni tak ada macam tu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khaymatu darratun bi jawfatun tulaha fi samai yattabi'una mailan fi kulli zawiyatin minha lil mu'minin bukan ahla la yarahumul akharun.
artinya bermula qiyamah. Qiyamah ya, qiyam tu ting qiyamah. Al-qiyamatu qiyam. Qiyam, yang bukan qiyam ya, qiyam, ha. Itu nak artinya qiyamah. Ya. Tent, orang putih ya. Bermula khemah di dalam syurga itu iaitu mutiara, dibuat daripada mutiara khemahnya tu. Ya, khemah syurga itu daripada mutiara yang amat besar. Lagi rongga. Berongga tu ada berlubang ya, ada berongga-rongga tu mutiara tu. Lagi berongga. Adalah panjangnya ke atas itu 60 mil, 60 batu. Mil tu dia kat Arab. Kat Melayu ni batu. Orang putih mile 60 batu. Dan tiap-tiap 1 mil itu 6,000 hasta. Itu ulama dulu dah siap sukat tadi ya. Setiap satu batu tu 6,000 hasta. Dan tiap-tiap penjuru daripada khemah itu adalah bagi orang yang mukmin. Setiap penjuru tu untuk orang beriman. Beberapa daripada orang beriman itu, beberapa orang yang di dalamnya, padahal tiada melihat akan mereka itu oleh orang yang lain daripada mereka. Dia je nampak. Orang yang dalam kemah je nampak, orang lain tak nampak ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu zumratin tiljul jannata sura bihim ala suratin qamari lailatul badri la yansuquna fiha wala yamstakhituna wala yatafawatuna atiyahum wa amsyatuhum minal zahabi wal fiddah wa rashahumul washarahumul misk di kulli wahidin minhum zaujatani munakhi saqiha min wara'il lahmi minal khusni la ikhtilafa bainahum wala tabaghudu qulubuhum ala qalbin wahidin yusabbihuna Allah yusabbihuna Allah yukratun wasabbihuna Allah bukratun wa ashiyatun wa fi riwayatin ala kulli zawjatin sab'una khullah. Artinya bermula pertama perhimpunan orang yang masuk dalam syurga itu. Siapa yang masuk pertama dalam syurga itu? Iaitu rupa cahayanya atas rupa bulan purnama. Dia bercahaya-cahaya mukanya macam bulan purnama dalam syurga tu ya. Macam bulan purnama, bulan 14 ya. Bulan purnama. Yang purnama yang 14 ada pun sini 14 ya. Padahal mereka itu tiada berludah. Tiada berludah pun. Tiada ingui. Kita gemar berludah, gemar ingui. Beringui saja. Semua je dah ingui keng beringui. Tapi dalam syurga mana ada ludah, mana ada ingui. Tak ada yang jelik-jelik, yang kotor-kotor, tak ada yang luat-luat, tak ada. Semua cantik, hebat, bagus belaka. Dalam syurga ya. Dan tiada buang air besar. Tak ada pula. Tertandas aja kerjanya. Dan buang air kecil pun tak ada. Tak ada nak kencing aja kerja. Tak ada nak berak nak kencing aja kerja dalam syurga ya. Makan banyak mana pun tak ada berak, tak ada kencing. Jadi peluh dan angin. Itulah dalam tempat lain ada tulisnya. Jadi peluh dan angin yang baunya lebih wangi daripada bau kasuri. Peluh itu lebih wangi daripada bau kasuri. Angin pun lebih wangi daripada bau kasuri. Di dunia ini ceterai keluar angin tengah duduk ramai-ramai apa ni. Pensan orang belakang ya. Ini dah. Tak ada buang air kecil. Adalah sekalian bijana mereka itu emas. Bekasnya emas ya. Bijana tu artinya bekas hayuk.
Ha. Macam apa, takor lah, takor kecil ya. Bukan bayam besar benar, yang kecil tu takor. Bekas hayur tu daripada emas. Ya. Maka dia dah hilang. Tiada ingus dan tiada barang buang air besar, tiada buang air kecil. Adalah sekalian berjana mereka itu daripada emas dan perak, tak ada emas perak. Dan segala sisir mereka itu, sikat mereka itu daripada emas. Sikatnya emas. Dan perak. Dan adalah peluh mereka itu harum. Sudah saya khabar tadi peluh ni. Peluh mereka itu harum. Ya. Seperti bau kasturi. Kasturi itu air wangi yang paling wangi di syurga ya. Namanya kasturi, cakap Melayunya kasturi, cakap Arabnya mis. Min sin kap miskun ya. Itu kasturi. Bukan kasturi itu kacang hijau, toboy, balut-balut dengan tepung itu goreng. Itu kuih kasturi. Ini air wangi yang paling wangi, namanya kasturi. Ya, lebih wangi daripada bau kasturi. Dan adalah bagi tiap-tiap satu daripada mereka itu di dalam dua isteri, padahal dilihat otak mereka itu dalam tulang betis mereka itu. Nampak otaknya, nampak tulang betisnya. Sepertinya ceronih benar. Ya, isterinya tu. Ya, bidadari-bidadari itu. Nampak tulang betisnya, nampak otaknya. Punya ceronih ya. Dan daripada luar, daripada dua daging betisnya. Itu daripada sangat eloknya, cantiknya. Padahal tiada bersalahan antara mereka itu dalam syurga. Tak ada pula bergaduh, mesti faham masa muka. Berjalan tarik rambut, tak ada. Dua-dua isteri tu konok aja kedua-duanya. Baik aja ya. Sentiasa mesra aja. Tak ada dengki, tak ada bergaduh. Padahal tiada bersalahan mereka itu yang di dalam syurga dan tiada berdengki hati, tak ada dengki hati. Mereka itu, dan adalah mereka itu satu hati. Apa satu hati? Kedua-duanya kasihkan suami dia je. Siapa suaminya? Kita lah. Kalau dapat masuk syurga lah. Tapi kalau masuk neraka, dah kita cerita dulu macam mana seksa bagi orang neraka ya. Di syurga ni, ini dia nikmat yang dapat. Ya, dalam kemah tu aja. Ada dua isteri tu dalam kemah aja. Di luar tu lagi banyak. Tahu tak tuan-tuan? Bagi seseorang menjadi ahli syurga, paling koman, paling kudi, paling koyok, paling tak guna, dia dapat 72 orang isteri tahu. Daripada bidadari-bidadari 72 you know. Bukan dua. Dalam kemah aja ada dua. Dalam dunia ni dua pun tak berani. Semua ada penyakit TB belakang. Kalau ada pun bergaduh saja. Ini dah tak ada bergaduh. Berkasih-kasihan saja ya. Tiada berdengki hati mereka itu dan adalah mereka itu satu hati di dalam berkasih-kasihan antara mereka itu. Seronok, kawan, baik mereka itu. Berkasih-kasih saja mereka itu ya. Peluk-peluk saja. Padahal sentiasa mereka itu dalam mengucap tasbih. Selalu mengucap tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Memuji Allah saja. Ya, mengucap tasbih akan Tuhan mereka itu pada pagi-pagi dan petang. Kita jarang mengucap tasbih ya. Kalau ada pun lepas sembahyang ajalah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pun kan semua. Yang ramainya lepas salam langsung nak ucap tasbih tak ada. Ya, nak ucap tasbih pun tak ada, tahmid pun tak ada, takbir pun tak ada. Tak ke mana entah ya. Cabut aja. Padahal yang nak puji itu Allah yang menjadikan dia. Jadi patutnya kita tunggulah sehingga Tok Imam habis baca doa ya. Ini dah lepas salam nak ke mana entah. Cabut aja. Nak ke mana entah. Nak ngejual di sana, kedai di sana belum buka lagi. Mana? Kecuali dia nak ke tandas, itu lain ceritanya ya. Ini dah setiap hari dia aja. Orang itu selalu tu.
Bila lepas salam cabut, lepas salam caw, lepas salam tabut, tak ada dah. Ke mana perginya tak tahu. Zikir kan? Dia duduk belakang zikir boleh tak sikit? Ini dah. Entah ke mana alihnya. Jadi boleh. Pagi-pagi tasbih, bertasbih akan Tuhan mereka itu pada pagi-pagi dan pada petang-petang. Dan pada satu riwayat yang lain pula bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah di atas tiap-tiap isteri mereka itu, mereka yang dalam syurga itu 70 warna pakaiannya. Dia pakai 70 warna pakaiannya ya. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, tadi sabda Nabi, mula-mula firman Allah, itu sabda Nabi, betul kata ulama pula. Apa kata Imam Ghazali? Unzur, tengok kamu tu. Unzur sifati ta'ami aghsilil jannati wa huwa mazkurun fil Qur'ani minal fawakihi wat taburi wat tayyuri simani wal manni was salwa wal manna was salwa wal asli wa ansafi kasirin la yuhsa. Dan tilik olehmu dengan mata hatimu. Tengok dalam mata hati, bukan dengan mata kepala tak nampak. Tilik dengan mata hati, bayangkan dengan mata hati. Akan sifat makanan orang yang dalam syurga itu. Makanan dia macam mana? Sifat makanannya macam mana? Dalam syurga itu. Dan iaitu yang disebutkan dalam Quran daripada beberapa buah-buahan dan beberapa burung. Tayr itu burung ya. Beberapa burung. Yang amat tambun. Gemuk burung tu, tambun. Dan manna tu makanan manisan di syurga, yang manna wassalwa. Dan manna yakni air gula yang amat manis, dan salwa iaitu satu bahagi daripada burung itu. Nama makanan tu namanya salwa. Salwa daripada burung, macam burung merpati lah ya, yang amat tambun ya. Tambun tu tinggi gemuk lah ya. Dan air madu, manna wassalwa tu air madu dan daging burung. Dan beberapa bahagi daripada nikmat yang amat banyak nikmat, terlalu banyak. Yang di akhirat dalam syurga besok, nikmat yang disediakan Allah Taala ada 99% lagi. Yang ada dalam dunia ni hanya ada 1% saja. Di syurga besok ada 99%. Untuk ahli syurga banyak benar nikmat ya. Jadi nikmat yang amat banyak. Dan tiada dapat dibilang, tak boleh dibilang. Dalam dunia pun tak boleh nak bilang nikmat Allah, besok di syurga lagi lah, tak dapat dibilang. Dalam dunia ni apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah di dunia ni, nescaya tiada terbilang oleh kamu. Ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi ya. Katakanlah, kalau ranting-ranting kayu dalam dunia ni menjadi pena, dan segala laut dan lautan dalam dunia ni menjadi dawat, akan haus segala ranting-ranting kayu itu dan akan kering segala pena, segala dawat-dawat itu, tambah sekali lagi, tapi nikmat Allah masih ada lagi. Begitulah banyaknya nikmat Allah tu di dunia ni. Di akhirat tu dia juga lagi lah, tak terbilang di kita ya. Ya. Mana dia nikmat Allah ya, yang amat banyak dan tiada dapat dibilang dan tiada dapat dihinggakan, seperti firman Allah, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin fi surrim mawdu'atin muttaqiina fiha 'alal muttafiqin
muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna biakwabin wa abariqu ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yataqayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ainun kamsalil lu'lu'il maknun wa jazaa'an bima kanu ya'malun. Suratul Waqiah ya. Ayat 10 hingga 24. Bermula dari wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Salah saya baca tadi. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala surrin mawdunatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna biakwabin wa abariqu ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yataqayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ainun kamsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya bermula, ini ayat Quran tadi ya, suratul Al-Qamar. Bermula orang yang melumbai akan manusia, belum berlumba nak membuat kebaikan ya, di dalam berbuat ibadah, belum berlumba berurut. Sampai nak dapat saf yang pertama tu kena berundi. Baru dapat. Kata Nabi tu, kalau kamu tahulah fadilat saf yang pertama dan kamu terpaksa berundi untuk mendapatnya, maka undilah kerana saf pertama tu fadilatnya besar benar. Ini dah kita datang awal tapi pilih saf yang belakang. Silalah ambil bagi orang lain. Padahal fadilat saf yang pertama ni besar benar fadilatnya. Boleh baca kitab namanya Bahrul Mazi, ada Islam. Kalau terpaksa berundilah. Saya ingat ni baru ni ngajar kitab itu ya, Bahrul Mazi. Jilid yang kedua. Ya. Jadi berlumba-lumba berbuat ibadat dalam dunia. Ya. Ini dah. Tak ada berlumba-lumba nak wirid, tak ada berlumba nak zikir, tak ada berlumba nak tahlil, tak ada berlumba nak apa? Nak zikir. Malahan lepas salam bal, patutnya berlumba-lumba ya. Untuk melakukan kebaikan. Kerana perintah Allah apa itu? Apa kata Allah? Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu ke arah kebaikan. Ini kita dah. Lepas salam bal. Ya. Jadi orang yang manusia yang berlumba-lumba dalam berbuat ibadat dalam dunia itu, iaitu orang yang melumbai mereka itu akan manusia dalam masuk ke dalam syurga. Berlumba-lumba nak masuk syurga. Kerana berlumba buat ibadat, maknanya berlumba nak masuk syurga lah. Dengan tiada hisap. Yang paling best, masuk syurga tanpa hisap. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisap. Masuk kita ke tak? Yang pertama Rasul-Rasul, bukan kita. Yang kedua Nabi-Nabi, bukan juga kita. Yang ketiga sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Ali, Osman dan sebagainya. Itu masuk syurga tanpa hisap, bukan juga kita. Walaupun namanya Abu Bakar, tapi itu bukan sahabat ya. Walaupun namanya Umar, walaupun namanya Osman dan Ali, tapi dia bukan sahabat, tak dapat masuk syurga tanpa hisap. Itu yang ketiga. Yang keempat wali-wali. Ini ramai wali belakang ni, tapi wali tak pakai. Kita hendak wali Allah, bukan wali nikah. Wali nikah tak pakai. Yang wali Allah apa? Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti Sufyan As-Sauri, seperti apa lagi? Ibrahim apa? Ibrahim Isa. Dia bukan wali ya. Dia kuali. Seperti apa? Ibrahim Adham. Itu Ibrahim ya. Seperti Muhammad bin Idris. Tahu siapa Muhammad bin Idris? Sudah tak tahu pula. Siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Itu yang masuk syurga tanpa hisap ya. Yang kelima wali-wali. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Orang yang yang kelima tadi orang yang mati syahid. Lepas wali tu orang mati syahid.
Wali itu nombor 4. Nombor 5 orang yang mati syahid. Seperti siapa? Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far, Sumayyah, Masyitah, itu mati syahid. Masuk syurga tanpa hisab tu. Syahid paling kurangnya syahid akhirat. Syahid akhirat banyaklah ya. Yang mati dalam majlis ilmu, syahid akhirat tu. Yang mati ketika tengah baca khutbah, ada tak orang mati ketika baca khutbah di Kedah tu? Dia tu imam, tengah baca khutbah, terus kena serangan jantung, langsung mati. Itu mati yang dicemburui. Kalau mati tengah nari, bayanglah ya, malang ya. Jadi tu mati yang dicemburui. Itu masuk syurga tanpa hisab tu. Orang yang mati syahid. Sebab itu kita patut berebut-rebut mencari mana ada majlis ilmu. Mana tahu kita mati dalam majlis ilmu tu, syahid itu ya. Kerana itu janji Nabi. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Ini tak ada. Ada majlis ilmu balik tak siap. Ada orang begitu? Padahal kalau getik dengan tuan guru pun tak apalah. Sekurang-kurangnya dia kasihkan majlis ilmu. Dia kasihkan majlis ilmu tu. Selalu dia hadir dalam majlis ilmu. Ini dah hadir majlis ilmu, lari. Tak siap. Kalau tengah lari tu, lari daripada majlis ilmu tu, tiba kena stroke macam. Padam macam. Sikit ke ruginya. Cerdik ke bingung tu. Kita hendak berada dalam majlis ilmu tu, takut-takut apa? Dalam belum sempat kita mati, belum sempat kita balik, mati kita. Itu sentiasa berada dalam majlis ilmu. Betul, saya suka ngajar. Mana tahu tengah-tengah ngajar ni terus mati. Itu kan tu. Mati yang dicemburui. Ini kalau mati lari daripada majlis ilmu macam. Ya. Manusia ni, itu sebab kata Allah, innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan juga sangat jahil. Ini kemudian jadi patut berlumba-lumba dalam masuk dalam syurga yang tiada hisab di dalam akhirat. Dia masuk syurga tanpa hisab. Ada 4 golongan orang beriman yang layak masuk syurga, tahu? Yang pertama, orang masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, orang masuk syurga tak masuk neraka, tapi kena hisab, lambat masuk syurganya. Yang ketiga, orang masuk neraka dulu, sudah habis dosa dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan masuk dalam syurga. Yang keempat, orang yang tengah-tengah, masuk syurga pun tidak, neraka pun tidak, tapi akhirnya dapat juga masuk syurga. Itu 4 golongan. Kita nak yang mana? Kalau boleh, yang pertama adalah masuk syurga tanpa hisab. Kalau boleh, biar mati dalam majlis ilmu, mati dalam kita berjuang di jalan Allah, mati dalam kita melaksanakan Islam dalam hidup kita. Kita nak yang itu. Itu yang berlumba-lumba tu. Kita masih membaca lagi ayat yang kita baca tadi ya. Tiada hisab dalam akhirat, iaitu mereka itu yang hampir ia kepada Tuhan mereka itu di dalam syurga yang bernama Jannatun Naim. Itu salah satu daripada syurga yang di akhirat tu, Jannatun Naim. Ada 8 syurga semuanya. Salah satu namanya Jannatun Naim. Yang pertama namanya Firdaus, yang kedua namanya Jannatun Adlin, yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa, yang keempat namanya Jannatun Naim, yang kelima namanya Jannatul Khuld, yang keenam namanya Darus Salam, yang ketujuh namanya Jannatul Jalal, yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Itu syurga, 8 syurga menunggu. Salah satunya Jannatun Naim tadi, yaitu beberapa banyak orang yang dahulu dan sedikit daripada yang kemudian. Yang masuk syurga tanpa hisab tu orang dulu ramai. Tapi orang kemudian macam kita ni, orang sedikit. Ya, sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Allah ngabar begitu. Ni ayat suratul Baqarah tu baca. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ramai orang yang masuk syurga tanpa hisab zaman dulu, orang dulu, tapi kemudian ni sikit benar. Kenapa? Banyak benar yang melalaikan kita.
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak benda-benda yang melalaikan kamu daripada mengerti Allah. Sehinggalah kamu masuk dalam kubur baru sedar. Kalau tak lalai je daripada mengerti Allah. Itu sebab kata Allah tadi apa? Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ya, ramai daripada orang-orang yang dahulu-dahulu zaman Rasul tu dengan zaman sahabat ramai. Yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi di kemudian makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Zaman itu memanglah zaman salafus soleh yang majoritinya soleh-soleh Melaka. Itu namanya salafus soleh. Kemudian timbul zaman fitnah. Hari ini namanya apa? Khalafut toleh. Majoritinya jahat-jahat Melaka. Itu akhir zaman Majoriti yang jahat-jahat Melaka. Minoriti yang baik-baik, yang mau mengingati Allah sikit, yang mau beribadah kepada Allah sikit. Yang ramainya lara je yang ramai. La'ibun walahun kata Allah dalam Quran Tiada kehidupan dalam dunia ni melainkan la'ibun, main-main, dan walahun, dan berseronok-seronok aja berpesta-pesta je, itu yang ramai. Jadi apa? Dan orang yang kemudian itu, sedikit daripada orang yang kemudian itu, padahal duduk mereka itu di atas peratus seperti katil peratus emas dan perak yang bertatahkan dengan segala permata yang indah-indah. Tatahnya permata yang indah-indah, mutiara lah, sabarjat lah, zamrud lah, macam-macam luk-luk lah, nama permata-permata yang indah-indah. Permata yang indah-indah. Dan segala maknikam ni permata juga yang elok. Bukan manikam nama orang Hindu ini maknikam. Maknikam yang elok-elok, padahal bersandar mereka itu di atas peratus. Bersandar atas katil tu. Katil tu boleh sandar tau. Macam kursi atas katil lah boleh sandar. Di atas peratus itu, padahal duduk berhadap bagi mereka itu sekalian di atas hamparan mereka itu, berhadap-hadap dengan bidadari-bidadarinya, dengan zaujah-zaujahnya. Duduk berhadapan bagi mereka itu sekalian di atas hamparan mereka itu, padahal berkeliling-keliling di atas hadapan mereka itu beberapa kanak-kanak. Kanak-kanak ni yang berkhidmat kepada ahli syurga lah anak orang kafir yang mati sebelum balik, mereka jadi wildan. Jadi artinya pesuruh. Jadi pembantu dalam syurga. Dia tak masuk neraka. Jadi wildan yang elok-elok. Cantik-cantik betul. Wildanum muhalladun, yang kekal mereka itu. Sekalian di atas hamparan mereka itu, pada berkeliling-keliling di atas hadapan mereka itu beberapa kanak-kanak yang berkhidmat akan mereka itu, yang kekal ia selama-lamanya. Dia dalam syurga itu kekal. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah masuk syurga tak ada keluar lagi tau. Masuk neraka ada harapan nak keluar, tapi masuk syurga tak ada keluar lagi. Kekal dalam tu. Kalau masuk neraka, keluar orang kafir kekal lah. Kalau ada iman tak kekal ada harapan nak keluar. Kalau ada iman sikit pun, walaupun iman itu sebesar debu, masih lagi peluang untuk keluar dari neraka dan dapat masuk dalam syurga. Berkhidmat mereka itu yang kekal ia selama-lamanya dalam syurga. Dan adalah pada tangan mereka itu beberapa kendi. Kendi itu bekas hayar tadi namanya kendi. Dan bijana, serba bekas hayar belakang tu. Dan piala. Piala tak boleh Piala tu macam bekas hayar juga, boleh minum dalamnya. Yang penuh dengan air madu, ada air madu dan air susu dan arak, seperti yang seperti mata air yang terbit dalam telaga, padahal tiada mempeningkan kepala. Minum arak macam mana pun tak ada pening, tak ada mabuk, tak ada pula pahit, tak ada pula terus-terus nyanyi lepas itu, tak ada. Macam mana ada? Nak minum apa? Ada je. Semua ada dalam syurga. Nak minum champagne ada, nak minum brandy ada, nak minum bulldog ada, nak minum whisky ada, nak minum vodka ada, apa pun semua ada dalam syurga Itu arak ni.
Ya, yang hebat tu minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk. Tidak memeningkan kepala, nampak tu? Air susu dan arak seperti itu ya, seperti mata air. Seperti mata air yang terbit dalam telaga, padahal tiada memeningkan kepala mereka itu daripada segala minuman mereka itu, dan tiada menjemukan mereka itu. Lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap. Yang hebatnya minum banyak mana pun dia tak kencing lepas tu. Tak ada kencing, tak ada berak ya. Makan banyak mana pun. Selera orang dalam syurga tahu adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada selera orang dalam dunia. Tahu? Dalam dunia ni sekuat-kuat orang, dia makan habis-habis kuatnya 3 pinggan. Itu banyak benar lah. Kalau 2 pinggan pun banyak ya. Katakanlah 3 pinggan. Dia dalam dunia ni kuat benar makan 3 pinggan. Di syurga esok 70 kali ganda. Berapa pinggan? 70 kali 3 berapa? 210 pinggan. Tu di akhirat tu. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Tak ada pula termengah-mengah kekenyangan. Tak ada. Selesa, sedap je badannya. Lepas itu tak ada pula pergi buang air dak. Tak ada kencing, tak ada berak. Keluar peluh dan angin daripadanya, dan baunya lebih wangi daripada bau kasturi. Itu dari syurga. Ini untuk merangsang kita supaya kita beribadat supaya dapat layak masuk dalam syurga. Cerita neraka dah. Supaya kita takut neraka, berbagai-bagai azab ada dalam neraka ya. Setiap saat 99 jenis azab dalam neraka. Kalau tidak, buatlah. Kalau nak syurga, usahakanlah untuk dapat syurga ya. Tiada memeningkan kepala mereka itu daripada segala minuman mereka itu. Dan tiada menjemukan mereka itu akan dia. Dan lagi adalah beberapa buah-buahan. Dalam syurga tu ada buah-buahan. Royan ada, dukung ada, rambutan ada, manggis ada, langsat ada, semua ada ya. Buah-buahan dalam syurga. Daripada barang yang memilih mereka itu akan dia. Dan lagi beberapa daging burung. Daging burung. Daging yang paling sedap dalam dunia ni pun burung lah. Zaman saya budak-budak tu, burung yang paling disukai oleh orang kampung saya, burung punai tu. Ada seorang tu dia senapang. Kerjanya nembak burung punai aje. Burung punai tu yang sedap tu. Buat rendang, masak rendang kering tu tahu. Dia pakai kuah tak ada kuah. Rendang kering dia. Pakai serbuk aje kan. Punyalah sedap. Saya masa budak-budak tu kenal benar makannya kan. Ada seorang kampung saya tu dia ada senapang. Dia nembak burung punai aje. Nembak bila jatuh aja sembelih. Bila jatuh aja sembelih. Tahu dah mati dah entahlah, saya tak tengok pun. Kalau dah mati sembelih tak sah pun ya. Tapi kalau tengah ada nyawa tu sembelih makan. Buat masak dia. Yang sedap masa saya remaja dululah. Ya, burung yang paling sedap burung punai lah. Daging yang paling sedap daging burung lah. Daging burung mengatasi daging kobra, mengatasi daging lembu, mengatasi daging daging rusa pun sedap daging burung lagi ya, berbanding. Ya. Mana dia? Tidak pening ya. Daging burung daripada barang yang diingini. Apa burung dak ada boleh. Oleh mereka itu adalah isteri mereka itu beberapa bidadari. Nampak tu? Isterinya bidadari. Di dunia ni bidadari lawa juga. Kau marah pula tepi balik balik tabir tu. Lawa, cantik. Tapi korang hidung ada apa? Ada tak hidung. Korang bangkit tidur kisah mata ada apa? Ada tak mata. Korang telinga ada apa? Ada tak telinga. Lawa ke tak telinga. Tapi bidadari tak ada langsung yang apa? Bidadari tak ada langsung yang cemar-cemar, tak ada langsung yang kotor-kotor. Ya. Apa ni? Azwajum mutahharatun. Artinya pasangan-pasangan yang sentiasa suci. Wa hum fiha khalidun, dan bagi mereka itu kekal selama-lamanya. Itu dalam syurga ya. Kalau tak nak juga entahlah ya. Begitulah. Buah-buahan semua ada di dalam syurga daripada barang yang memilih mereka itu akan dia.
Kita boleh pilih apa nak. Dan lagi beberapa daging burung daripada barang yang diingini oleh mereka itu, dan adalah isteri mereka itu beberapa bidadari yang gilang gemilang bercahaya seperti mutiara. Bidadari itu gilang gemilang, ya, seperti mutiara yang ditaruh pada tempat yang indah-indah. Macam mutiara itu letak pada tempat yang indah-indah. Jadi isteri itu begitu juga, gilang gemilang bercahaya-cahaya, berseri-seri. Wajah isteri itu tak pernah kita tengok cantik yang dalam dunia ni. Di syurga esok tak pernah kita tengok bidadari secantik itu dalam dunia ni. Mana cantik agaknya? Bidadari ke Marilyn Monroe? Bidadari lagi cantik ya. Bidadari ke Elizabeth Taylor? Dalam dunia ni paling cantik dulu Elizabeth Taylor lah. Siapa tak kenal Elizabeth Taylor? Angkat tangan. Siapa tak kenal Sophia Loren? Angkat tangan. Siapa tak kenal Doris Day? Angkat tangan. Itu manusia-manusia yang cantik dalam dunia dia, dalam wayang lah. Tapi bidadari esok lagi cantik daripada itu ya. Bidadari. Mana ke dia? Indah-indah ahli sekalian, mana ke dia? Ditaruh pada tempat yang indah-indah pada sekalian itu, pahala yang di atasnya dengan barang yang mereka itu membanyakkan berbuat amal. Untuk mereka yang banyak amal, yang rajin sembahyang, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin selawat, rajin apa? Rajin tasbih dan sebagainya. Yang banyak buat amal di dalam dunia. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, cukup sekadar itu ya. Sudah pukul 7.35. Kita sambung lagi nanti. Apa kata Ibnu Mas'ud ya? Abdullah bin Mas'ud. Itu akan datang kita baca ya. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Saya dah ngajar hampir sejam dalam 40 dekat 50 minit dah, dekat sejam ya. Alright, sekian dulu. Sebelum saya tutup, jangan kemudian ada siapa-siapa nak bangkang. Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Jami' Kampor ya. Oleh kerana tak ada soalan, tak ada bangkangan, cukuplah sekadar itu perjumpaan kita pada pagi ini. Kalau panjang umur, kita sambung lagi di masa-masa akan datang. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta falhamta falakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalqal haqq wa wa'duka as-sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamna min ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana man anta bihi 'alaina kama hafiztahu 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.